Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin Allahumma ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada anda? Penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa di awal pagi saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada anda semua kerana berjaya untuk menghadiri diri anda masing-masing ke dalam majlis ilmu kami. Baik yang melihat kami melalui kaca TV anda yang memisahkan kita hanyalah kamera semata-mata, akan tetapi kita dekat di hati masing-masing. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Pada hari ini, Tanyalah Ustaz, kita akan kupas mengenai tajuk akidah, iaitu sifat mustahil bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kizbun dan khianat. Kizbun dan khianat. Saya macam terlintas, apakah sifat mustahil bagi Rasul? Dan inilah yang akan kita kupas satu persatu insya-Allah. Tapi ala kulli hal, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Turut bersama dengan kita bintang ilmuwan kita, panel kita, saya persembahkan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Muhammad Irfino Johari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah lama kita tak digandingkan Ustaz ya. Ya. Mudah-mudahan ada chemistry, ada persamaan di situ. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Jadi penonton setia yang turut bersama dengan kita pagi ni, suka untuk saya maklumkan kepada anda semua. Jom kita menjadi ejen penyebar kebaikan dengan cara kita buat wakaf pahala. Bukan kita melakukan wakaf dosa, wakaf pahala. Semuanya berada di hujung jari anda. Dengan cara kita like secara langsung kita melalui Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan anda juga boleh buat panggilan di nombor 0377261603. Saya ulang, 0377261603. Ini adalah mukadimah berkaitan sifat mustahil Rasul, kizbun dan khianat. Ala kulli hal, bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan Al-Fadhil Ustaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Da'i Nizal di atas mukadimah yang cukup baik. Mudah-mudahan perkongsian ilmu kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir dalam majlis ilmu ini juga dicucuri rahmat dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kepada mereka kriteria, ciri-ciri, elemen dan sebagainya. Kerana itu, bila kita membicarakan dua daripada empat sifat mustahil bagi Rasul, dia adalah sifat yang berlawanan dengan sifat yang wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di tengah-tengahnya ada satu lagi kategori yang dipanggil sebagai sifat yang harus bagi nabi dan juga para rasul dan juga anbiya. Saya ingin petik sepotong hadis sahih yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau menyatakan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan datang kepada kehidupan era manusia ini tahun-tahun ataupun zaman yang dipanggil sebagai zaman yang penuh dengan penipuan, penuh dengan segala tipu daya dalam pelbagai cara yang boleh kita fikirkan, yang belum lagi mungkin dicipta penipuan-penipuan itu, tapi ianya berlaku. Apa dia punya kriteria ciri elemen zaman ini? Pertamanya kata Nabi, yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang-orang penipu dia dipercayai oleh masyarakat. Itu satu. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang-orang yang bercakap benar, maka dia didustakan, tidak dipercayai oleh orang lain. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang-orang yang khianat, tak ditipu, yang ini khianat, dia dipercayai dan diberikan kepercayaan di dalam masyarakat.
wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang sifatnya al-amin, jujur, menjaga amanah dan tanggungjawabnya, dia dikhianati dan juga disisihkan oleh masyarakat. Wa yuntaqu fiha ar-ruwaibidah. Dan zaman ini adalah zaman terlalu ramai yang ke depan dan bercakap mendominasi komunikasi yang disebut sebagai ar-ruwaibidah. Istilah ini bukan sahaja kita tertanya, malah Nabi juga ditanya ketika mana hadis ini diungkapkan. Qila, dikatakan, adalah di kalangan yang mendengar Nabi bersabda itu menyatakan semula, wa bar ruwaibidah. Apakah dia ruwaibidah? Nabi SAW menjawab, qala ar-rajulu at-tafah fi amril 'ammah. Iaitu seorang lelaki yang tidak memiliki kekanan, kecenderungan ilmu, bercakap tanpa ilmu dan tidak mempunyai kecenderungan di dalam bidang-bidang kemahiran yang ada. Apa sahaja bidang yang dia sebutkan, dia bercakap secara umum, dia bercakap untuk publik dan percakapannya itu sampai ke peringkat orang percaya, tidak bersandarkan kepada dalil dan nas dan sebagainya. Maka di sinilah wujud dua benda yang kita nak bincangkan ini, iaitu akan terzahirlah penipu dan juga pelbagai bentuk penipuan, dan yang keduanya khianat dengan segala bentuk penyelewengan, dan kedua-duanya ini adalah merupakan sifat yang mustahil ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, juga pada semua para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in. Masya Allah, tabarakallah, satu sifat yang amat menakutkan kepada kita, dan bukan pada zaman ini saja, hatta pada zaman Nabi SAW saya, Nabi juga telah diberi maklumat, Nabi juga telah dimaklumkan perihal yang berkaitan dengan ini. Baik, kita teruskan dengan soalan kita yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Alia Maisara Alia. Soalannya adalah, apakah selain sifat wajib bagi Rasul yang perlu diketahui dan sifat mustahil bagi Rasul yang berlawanan dengan wajib, kerana sifat kizbun tidak ada pada Rasul untuk menyebarkan dakwah serta tidak pernah melakukan khianat atau mengkhianati kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang kedua, adakah Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara para rasul dengan sifat terpuji serta merahmati dari melakukan khianat supaya umat manusia yakin dengan agama Islam kerana Islam itu adalah ad-din? Apakah sifat wajib bagi Rasul yang perlu diketahui dan sifat mustahil bagi Rasul yang berlawanan dengan wajib? Mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah. Ya, terima kasih Dain Nizal dan juga yang bertanya. Pada fikir saya, perenggan yang pertama soalan itu adalah lebih merupakan preamble kot. Soalannya yang kedua tu, nampak soalan satu tu saya tak nampak di mana soalannya. Mungkin pernyataan. Allah Subhanahu wa taala memelihara para nabi dan juga rasul, dan juga memelihara mereka daripada dua sifat ini serta sifat-sifat yang lain yang mustahil bagi nabi dan rasul. Antaranya kalau kita lihat dalam Al-Quran, sila rujuk dalam surah An-Najmi. Lihat pada ayat yang ketiga dan yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kedua-dua sifat benar dan amanah ada terkandung di dalam dua ayat ini. Dan yang mustahil lawan baginya adalah sifat tipu serta khianat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan apa sahaja yang keluar digunakan dalam bentuk fi'il mudhari' yantiqu, yang menunjukkan kepada present and future tense, benda yang sedang dan juga yang akan berlaku, yang Nabi katakan dan yang akan Nabi ungkapkan sepanjang tempoh kenabian dan juga nubuwah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak akan bercakap. Setiap patah perkataannya itu bukan bersandarkan kepada hawa nafsu ataupun emosi atau sentimen, juga sensitivity yang tidak bertempat. Tetapi in huwa illa wahyun yuha. Setiap yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah merupakan wahyu yang diberikan dan dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, daripada ayat
surah An-Najmi 3 dan 4 ini menyantuni soalan yang diberikan, menunjukkan kepada kita pertamanya bahawa baginda SAW kata-katanya itu terpandu. Bila terpandu, yang memandunya adalah Allah. Yang memberikan formatnya, skema kepada jawapan bila Nabi nak membalas hujah-hujah daripada orang Yahudi, orang Quraisy Makkah, musuh Islam dan sebagainya, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran itu mustahil ada berlaku sebarang bentuk penipuan pada diri Nabi SAW, pada gestures dan juga pada expression yang Nabi SAW tunjukkan. Walaupun Nabi ini manusia, kita ada emosi, kita ada kadang-kadang rasa marah, betul, kita ada rasa sedih, suka, duka dan sebagainya. Namun apabila ia merupakan suatu yang nak diistimbatkan sebagai hukum dalam sunnah dan hadis baginda SAW, maka kata-kata Nabi itu sentiasa terpandu. Itulah tanda Allah memelihara para Nabi dan Rasul, dan Nabi dan Rasul juga terpelihara daripada sifat penipu dan juga khianat, artinya tidak melaksanakan tanggungjawab sebaiknya. Apa jua yang diungkap, yang dilakukan oleh Nabi SAW dipandu oleh wahyu. Berbeza dengan kita manusia, Ustaz, ya. Terutama bila beremosi. Lemahnya kita. Keluar 1001 senjata. Betul. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan berikut, iaitu soalan Sahziatul Sidik. Soalannya adalah, bagaimana segelintir golongan yang berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan menyebarkan hadis-hadis palsu di media sosial, adakala membuat orang terkeliru. Ini kerana menyebabkan ramai salah kefahaman mengenai hadis-hadis palsu bersumberkan atas nama Rasulullah SAW, sedangkan perkara itu bukanlah datang dari baginda. Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz, insya-Allah. Terima kasih Da'i, terima kasih pada yang bertanya. Apabila kita berada di era di mana dunia semua sudah berada di hujung jari, dia adalah merupakan suatu tanggungjawab, malah sampai kepada peringkat tuntutan kepada umat Islam, jalannya, platformnya itu dipermudahkan untuk menyampaikan agama Allah. Semua kita ini adalah pendakwah. Sama ada yang kita tahu dan kita sampaikan itu sedikit, ataupun bagaimana bentuk kadar, kapasiti dan kuantitinya, kita bertanggungjawab untuk menyampaikan. Lantaran itu, bila ada media sosial dan sebagainya, sila gunakan. Betul. Tetapi gunakanlah ia secara berhimmah dan juga bertanggungjawab. Syarat pertama untuk menjadikan kita ini orang yang bertanggungjawab adalah dengan kita tidak menipu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita, apa-apa yang kita nak posting, kalau sekiranya ia berkaitan tentang hadis ataupun sunnah ataupun ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka sebelum kita terburu-buru untuk forward ataupun untuk share, kongsikan, ataupun untuk kita sendiri memberikan pandangan kita, maka hendaklah kita berjaga-jaga. Pertama, kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita sampaikan, dan yang keduanya, yang kita sampaikan itu adalah betul dengan kita semak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, apabila kita pegang pada hadis palsu ini ataupun kita bicara atas nama kepalsuan, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Perkataan menipu ataupun al-kazib dalam Al-Quranul Karim diulang sebanyak 251 kali dalam Al-Quranul Karim sebagai peringatan tegar kepada kita. Antaranya, cuba lihat surah Ghafir ataupun nama lainnya surah Al-Mu'min pada ayat yang ke-28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke peringkat tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang sifatnya melampaui batas, dan yang keduanya orang-orang yang menipu. Begitu juga dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30, wajtanibu qaulaz zur. Hendaklah kamu jauhi, elakkan perkataan-perkataan yang dusta. Dan beratnya peringatan Allah dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-32, faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi idz ja'ahu. Potongan ayat Az-Zumar 32 ini bermaksud, tak adalah yang lebih zalim, tak adalah perkara-perkara yang lebih teruk ataupun zalim daripada orang yang mereka-reka perkara yang dusta. Kerana itu, hadis subhanallah
amat-amat penting untuk kita sampaikan. Nabi dah pesan kan? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat, satu tanda, satu indikator, silakan. Tapi pastikanlah ianya betul dan bukan merupakan hadis yang palsu dalam mana-mana ruang. Wallahu alam. Wallahu alam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Cantik penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz. Hadirin sekalian, kita tawakuf terlebih dahulu, hadamkan ilmu, kembali selepas ini. Antara satu nikmat ataupun kelebihan, baru kita nak serius ni tiba-tiba spek mata kabur. Antara satu nikmat ataupun pilihan ataupun keistimewaan umat ini yang Nabi, maafkan saya, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah kelebihan teknologi, social media kita dan sebagainya. Kita boleh berkongsi ilmu, kita boleh berkongsi apa jua, tetapi itu bukanlah satu alasan untuk kita terutamanya berdusta di atas nama Nabi SAW. Kita perlu filter dulu. Kita perlu tapis dulu tapisan-tapisan ini supaya kita menyebarkan ilmu ataupun hadis ataupun apa jua yang berkaitan dengan cara yang betul. Jadi antara platform yang boleh kita rujuk adalah program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru dengan untaian kata hikmah, dengan potongan hadis yang dikongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya. InsyaAllah, soalan daripada Zara Zulaika. Soalannya, bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan kafir Quraisy yang menuduh baginda dengan pelbagai tuduhan seperti pendusta, sifat yang mustahil bagi Rasul. Bagaimana tindak balas baginda dan ahli keluarga baginda sendiri dalam menghadapi tuduhan itu? Lebih-lebih lagi, ahli keluarga baginda apabila dikecam, dituduh sebagai pendusta. Cantik soalan dia. Kita pun nak tahu bagaimana reaksi, cara Nabi berinteraksi dengan tuduhan-tuduhan tersebut, di mana sifat itu adalah sifat mustahil untuk Nabi SAW. Mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah. Masih da'i dan juga yang bertanya, subhanallah, dalam banyak elemen ataupun strategi dakwah Nabi, khususnya dalam mempertahankan kenabian dan kerasulan serta imej umat Islam, lebih-lebih lagi apabila digelar bukan sekali dua, tetapi sekurang-kurangnya kalau di Makkah itu 13 tahun, Nabi tidak pernah sunyi untuk ditindas dan dizalimi, sama ada secara fizikal ataupun secara lisan dan juga verbal. Cara pertama Nabi di dalam mengundang atau memberikan reaksi dan juga tunjuk balas zahir terhadap apa yang diberikan, tuhmahan tentang penipuan ataupun khianat dan sebagainya, adalah Nabi menggunakan strategi untuk menjawab bukan saja bagi pihak diri dia. Nabi tak lepaskan dirinya seorang-seorang, tapi tiap kali berhadapan dengan masyarakat, Nabi akan bawa jawapan Nabi itu adalah jawapan imej umat Islam seluruhnya. Antaranya adalah berdasarkan pada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang ini ada dalam dijantikan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, hadis daripada Safwan bin Salim. Annahu qila lirrasul alaihi salatu wassalam, ada orang berjumpa dan bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Safwan bin Salim radhiyallahu an, dia nyatakan dan ditanya pada Nabi, ayakunul mu'min jabbanan, orang beriman ni ada tak yang jenis pengecut? Orang beriman ni ada tak sifat pengecut, takut dan sebagainya? Qala na'am, Nabi kata ya, ada. Ada yang berani, ada yang tak berapa berani, ada yang kata berani tapi tak berani juga sebenarnya. Orang yang pengecut ataupun takut dia ada. Faqila lahu, dan ditanya lagi kepada Nabi, ayakunu bakhilan, ada tak di kalangan orang-orang Islam ini sifat mereka itu adalah bakhil? Mereka ini kedekut. Ya, bakhil bin kedekut, dua-dua lah sekali. Macam pernah dengar nama itu ya. Itulah. Dia tidak mahu untuk merenggangkan dirinya itu dengan perkara-perkara yang dia sayang dan dikorbankan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi jawab, qala na'am, ada. Dan ditanya yang ketiga pada Nabi, faqila lahu ayakunal mu'min kadzaban, ada tak orang-orang beriman ini
sifat mereka itu kadzab, yakni menipu. Qala, jawab Nabi SAW, la. Artinya tidak. Maksudnya adalah imej Nabi dan umat Islam, ada mana-mana mungkin umat Islam yang lain, para sahabat yang lain yang mempunyai kekurangan, ketidaksempurnaan dalam beberapa perkara. Mereka juga dalam banyak sirah Nabi menunjukkan berlakunya peristiwa mereka ini, antaranya kisah yang paling popular Ka'ab bin Malik, kisah yang panjang dalam peristiwa menyertai peperangan Tabuk. Ada banyak sebab, ada khilaf di situ. Tetapi bila sampai bab pendusta ataupun penipu, Nabi menegaskan bahawa ini bukan sifat umat Islam. Kerana itu, jawapan Nabi adalah untuk dirinya dan juga mewakili seluruh umat Islam yang lain, agar apabila datangnya tuhmahan ataupun datangnya bentuk-bentuk tuduhan daripada orang-orang bukan Islam, Nabi SAW menunjukkan kebersamaan dan kesatuan umat Islam. Bukan sahaja pada baginda SAW, Nabi juga turut menitipkan prinsip yang sama kepada umat Islam agar tidak menipu. Menipu dan berdusta itu sendiri bukannya kriteria umat Islam, menunjukkan betapa tingginya kredibiliti ataupun karakter kita yang telah Allah Subhanahu Wa Taala pandukan. Insya-Allah, mudah-mudahan. Amin amin Allahumma ya amin. Baik, kita nak ambil caller kita, Ustaz, boleh Ustaz? Ya, sila. Caller kita yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Zal dan juga Ustaz Ervino Johari. Saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Kita sedia maklumlah sifat wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ini kita dah faham, semua orang faham. Dan maka sifat mustahilah mestilah berlawanan daripada itu. Benar. Dan lawannya dusta. Dan juga amanah lawannya khianat ini. Ini yang jadi masalah ni, kadang-kadang kita dah faham sangat. Bukan tak faham, kita dah belajar sifat ini daripada kecil lagi. Jadi soalan saya Ustaz, apakah sebab apabila dia dah faham, tapi di media sosial sekarang ni, Google ini cukup hebat, Google ini. Jadi pengaruh dia cukup hebat dan ini yang menyebabkan kini kadang-kadang mudah sangat terpengaruh dan terpesong dari jalan yang sebenar. Ini yang muncul ajaran sesat dan sebagainya. Soalan saya, apakah akidah, apakah kaedah yang terbaiklah untuk kita melawan Syekh Al-Google ni? Kadang-kadang ada yang betul, kadang-kadang tak betul pun ada ni Ustaz. Jadi bagaimana cara untuk kaedah kita mengikut apa yang sebenarnya yang dikatakan sifat mustahil bagi Allah itu, dan sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah, bagi Rasul itu, dan supaya kita lebih, jangan dikatakan, supaya kita ni biar tahu, jangan keliru dan tidak mudah difesongkan dengan cara yang begini rupa ini Ustaz di alam maya ini. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada pemanggil setia kita Tuan Omar Abdul Majid. Cantik soalannya. Zaman sekarang zaman teknologi, rugi kalau tak guna sebenarnya. Tetapi kita ada Syekhul Google. Kita ada rujukan pertama kita, Google. Itu masalahnya sekarang ni. Macam mana Ustaz kita nak bendung daripada berdusta, daripada orang kata apa, menyebarkan satu kebohongan itu sendiri atas nama Nabi SAW. Mohon perkongsian ilmu Ustaz, insya-Allah. Terima kasih pada Da'i dan juga kepada Tuan Haji yang bertanya. Pertamanya adalah benar apa juga bentuk enjin pencari maklumat. Tidak semuanya tidak baik. Subhanallah, ada banyak kebaikan. Dia membantu ramai penyelidik, membantu ramai pencari-pencari maklumat untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Namun apabila berada di padang yang terbuka ataupun ruang yang sebegitu luas, di mana kemasukan data, maklumat, informasi datang daripada pelbagai pihak yang diketahui dan tidak diketahui, strategi ataupun pendirian umat Islam jelas dalam perkara ini, iaitu kita ambil yang baik dan kita tinggalkan yang tidak baik. Malah yang di tengah-tengah ini,
yang syak wasangka, yang rasa was-was, yang rasa betul tak betul, syubhah dan sebagainya, sebaiknya adalah kita mengundurkan diri daripada situ. Elakkan daripada hanya sekadar menjadi orang yang berlumba, orang yang pertama untuk menyampaikan maklumat. Biar kita ambil cabaran positif untuk menjadi orang yang pertama yang mencari dan mengesahkan maklumat itu. Biar kita juga mungkin menjadi orang yang pertama, bukan yang terburu-buru menyatakan orang lain salah, tapi kita melihat dan membuat ulang kaji terlebih dahulu, sama ada dengan diri sendiri, bahan buku-buku kitab rujukan yang kita ada, ataupun sandaran mana-mana ilmuwan yang boleh kita hubungi untuk mendapatkan maklum balas, juga untuk pengukuhan ataupun pengesahan menidak dan mengiyakan sesuatu perkara. Dan kemudian jadikanlah platform menerusi apa juga enjin pencari di dalam ruang internet yang terlalu luas ini untuk kita kongsikan. Jangan pula kita diam. Dah tahu benda itu betul dan kita diamkan. Itu juga adalah merupakan salah satu daripada ciri khianat. Artinya kita tidak benar-benar beramanah dengan yang kita ada dan kita tidak kongsi dan sampai ataupun sebarkan kepada orang lain. Mana ada kekurangan, kesilapan, kita tegur menerusi media, saluran, cara dan juga teknik yang paling sesuai dengan situasi ataupun keadaan. Artinya adalah, pertama, dalam menghadapi arus maklumat yang tidak bertepi dan sentiasa hadir, umat Islam kena bersifat proaktif dalam mencari mana yang betul, yang sebaliknya. Kedua, sentiasa aktif untuk menyebarkan apa yang dia tahu. Bukan diam, dapat maklumat, dah tahu tapi diam. Itu juga tidak kena. Yang ketiga, kena sentiasa ada rasa berhati-hati dalam menjaga akhlak. Dalam sepotong hadis sahih, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, makana khuluqun abghad ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal kadhib. Tak adalah sifat, perlakuan, ciri-ciri mana-mana orang yang Nabi sangat-sangat benci, iaitu sifat, kalau adanya sifat menipu di dalam dirinya itu sendiri. Jadi jangan halang maklumat-maklumat itu sampai. Dia menjadikan kita orang yang boleh filter, menapis maklumat-maklumat itu. Internet, enjin pencari, dia umpama mata dan telinga kita. Zaman dahulu orang mendengar dan melihat dan juga mendengar. Cuma sekarang ini ianya lebih laju, lebih pantas dan sifatnya lebih mencakupi dan mencukupi. Lantas, bila apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, di mana fungsi semua maklumat ini, hati kita yang akan jadi menapis. Kita tak dapat halang mata kita. Bila momen kita buka mata, kita akan nampak semua benda di depan kita. Telinga kita ini walaupun tutup dengan tangan akan tetap mendengar apa yang ada. Tetapi adakah yang dengar itu bermanfaat? Hatilah yang akan tapis. Adakah yang kita lihat itu akan kita ambil sebagai pengajaran ataupun sebagai sempadan? Hati juga menjadi penapis. Lantas, bila kita bergelumang dengan media sosial dan juga enjin-enjin pencari yang sebegini, utamakanlah akhlak. InsyaAllah kita akan sentiasa menjaga nama baik dan imej Islam itu sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah, amin, Allahumma ya amin. Cantik kata-kata Ustaz tadi itu. Jangan kita mencari berlumba-lumba untuk berkongsi semata-mata, tapi kita mencari dan berlumba untuk mengesahkan sesuatu maklumat itu sendiri. Hadirin, kita tawakuf seketika, hadamkan ilmu. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anda telah kembali di dalam satu majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Penonton yang saya kasihi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sayangi sekalian. Kita berlumba-lumba untuk memastikan diri kita, kehidupan kita dalam keadaan sempurna, baik update status lah orang katakan. Tetapi bagaimana dengan keilmuan kita, bagaimana dengan keimanan kita? Dengan cara kita tengok program inilah. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ini merupakan salah satu alternatif yang terbaik dan juga santai untuk kita tambah ilmu kita, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada Adib Aizuddin. Bagaimana untuk kita menjauhi sifat dusta
tidak menjadi tabiat dalam kehidupan dan mencontohi akhlak Nabi SAW yang tidak pernah berdusta walaupun baginda bergurau. Cantik soalan dia. Yang kedua, orang yang suka bercakap bohong lama kelamaan ia akan menjadi seorang yang jahat, seperti cuba melakukan khianat, mencuri dan sebagainya. Bagaimanakah itu? Kita mohon pencerahan daripada panel kita, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih pada yang bertanya. Subhanallah. Bergurau dibenarkan. Nabi juga bergurau, namun ia mempunyai had dan batasan. Pertama, jangan bergurau sampai ke peringkat kita menjatuhkan muru'ah. Muru'ah bahasa Arab, maruah dalam bahasa Melayu, ataupun air muka. Umpama air itu dikocak ataupun dikacau, muka kita ini umpama digambarkan oleh orang tua-tua kita dulu sebagai air. Lalu dipastikan air itu dalam keadaan yang tenang dan sebagainya. Ketiga, bergurau ini tidak boleh apa-apa yang mengatasi mana-mana prinsip-prinsip syarak. Artinya kalau perkara itu adalah merupakan perkara yang telah pun dinyatakan ini haram, ini adalah merupakan dosa besar, ini adalah merupakan perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang bakal berlaku di mana? Di alam barzah, di padang mahsyar, perkara yang berlaku ketika bayi masih berada dalam kandungan yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Bab-bab yang ini jangan bergurau dalam apa bentuk sekalipun, kerana ianya amat-amat besar kesannya. Kita bergurau pada perkara-perkara yang melampaui daripada benda yang nas telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahayanya begini, boleh sampai kepada peringkat akidah. Contohnya kalau sekiranya kita bergurau pada perkara-perkara yang melibatkan tentang hari akhirat. Kau nanti, hari padang mahsyar nanti kau merangkak cari aku. Yang bercakap itu pun belum tentu lagi sama ada merangkak ataupun terlentang ataupun terlangkup dan sebagainya. Betul. Yang kedua, kau tunggulah nanti macam mana. Subhanallah, kita pun tertunggu-tunggu tak tahu bagaimana keadaan. Lantas, cubalah pastikan agar bergurau ini jangan sampai bergurau perkara-perkara yang tak betul, yang dusta. Kan ada dalam satu peristiwa Nabi juga bergurau dalam banyak keadaan, tapi gurau Nabi ini bersandarkan kepada ilmu dan pengajaran. Itu yang paling penting sebenarnya. Kisah-kisah penceritaan dalam Al-Quranul Karim, contohnya tentang Ashabul Kahfi, sama ada 3 orang ataupun 5, 6 itu anjing ataupun 7, yang 8 itu anjing dan sebagainya. Di hujungnya itu pengajaran adalah bukan ciri ataupun perincian kisah itu yang mesti kita debatkan, tetapi apakah pengajaran yang boleh kita sampaikan. Kita berkomunikasi dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan rakan-rakan. Tidak semua komunikasi kita adalah bersifat satu hala, ataupun hanya bersifat imperatif ataupun direktif, hanya mengarahkan dan sebagainya. Kena ada selang-seli dengan perkara-perkara yang bersifat santai, penggunaan bahasa yang tenang. Disitulah datangnya gurau. Berguraulah, kerana bergurau itu boleh mendatangkan pahala asalkan kita tidak langgar had dan juga batasannya tadi, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan jadi itu adalah salah satu panduan yang telah Puan Al-Fadhil Ustaz berikan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah sangat bermanfaat. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan seterusnya daripada Jura Azlin Sufyan. Soalan yang pertama, akan tiba suatu masa nanti orang bercakap bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Bagaimana ini berlaku? Dan kenapa kita tidak mengikuti sifat-sifat terpuji yang ada pada Rasul, sedangkan kita sering melafazkan cinta, kasih kepada Nabi dan Rasul? Soalan yang kedua, bagi orang yang menjalankan amanah dengan baik, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pahala dan balasan yang baik. Sedangkan orang-orang yang khianat dari amanahnya, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkannya dengan balasan yang buruk. Apakah peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada orang-orang yang berlaku khianat? Mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah. Terima kasih pada da'i dan juga bertanya soalan yang panjang.
Yang pertama tadi itu adalah sesuai dengan apa yang telah pun saya nyatakan di awal sesi tadi, hadis yang panjang riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa kita sekarang berada di zaman itu di mana orang yang benar didustakan, orang pendusta ianya dibenarkan, orang yang khianat ianya diangkat dan dipercayai, orang yang jujur dan amanah ianya disisih dan juga diketepikan. Bagaimana tindakan kita? Sentiasalah kita terus berpegang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke peringkat kalau sekiranya kita mampu untuk menyatakan kebenaran dan mempertahankan hujah dan kebenaran, itu amat-amat penting. Negara kita bukan sekadar memerlukan orang-orang yang sanggup berjuang dan mempertahankan kedaulatan. Daulah ini artinya muruah, maruah, kehormatan, image dan sebagainya. Hanya dengan senjata itu ada ruang dia. Kita juga perlukan umat Islam yang boleh mempertahankan agama Islam dengan hujah dan juga dalil, bukan sekadar dengan sensitif yang tidak bertempat. Itu yang pertama. Yang keduanya itu saya dah yang kedua, apakah peringatan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk orang yang suka berkhianat? Baik. Ada sekitar lebih kurang 12 tempat dalam Al-Quranul Karim perkataan khianat ataupun makna khianat, tidak jujur itu diperingatkan dalam Al-Quranul Karim. Ini antara peringatannya. Antaranya kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, rujuk pada ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali kamu mengkhianati Allah. Maksudnya mengkhianati perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun tetapkan. Kalau sekiranya ia merupakan suatu yang dah dihukumkan, diarahkan dalam Al-Quran, maka kita ikut dan jangan sesekali kita menyanggah. War rasulah, jangan sesekali, yang keduanya orang-orang yang beriman, kamu mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara pengkhianatan pada Nabi adalah kalau ada mana-mana di kalangan orang Islam yang mempunyai tidak bertaubat dan terus mengamalkan 4 sifat mustahil. Yang dua yang sedang kita bincangkan di sini, iaitu tentang al-kadhib, menipu, dan juga al-khianat ataupun tidak jujur, khianat dan sebagainya. Wa takhunu amanatikum. Ketiga, selepas jaga jangan khianat dengan Allah, jangan khianat dengan Nabi. Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 27 ini menekankan jangan kamu mengkhianati amanah ataupun tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kamu. Subhanallah, setiap orang bekerja. Setiap orang mempunyai laras bidang disiplin ilmu yang dia jaga. Setiap orang tanpa mengira apa nama gelaran jawatan sekalipun, itulah amanah kita. Saya pernah beberapa kali ketika berada di luar negara, naik teksi ke tempat yang saya tahu, tempat yang banyak kali pergi, tempat yang saya tak pernah pergi. Tempat yang saya bawa datang masuk ke dalam teksi dengan bagasi yang banyak. Artinya kita ini bukan orang situ. Dengan pergi masuk naik teksi dalam keadaan yang leisure. Tetapi walau apa sekalipun agama pemandu teksi itu, saya tidak pernah ditipu. Selama 4 tahun lebih saya berada di sana, subhanallah, Allah mungkin Allah bantu, Allah jaga, tetapi nak tunjukkan yang dia itu walaupun bukan beragama Islam, kalau sekiranya harga teksi itu 5 pound, saya berikan kepadanya 10, dia akan pulangkan 5. Kalau harga teksi itu 4 pound 80 pence, RM4.80 contohnya, saya berikan RM5, dia akan pulangkan 20 sen. Kenapa ini ada dan boleh berlaku biarpun ia merentasi agama? Kerana pertamanya orang itu dia menjadi orang yang tidak khianat terhadap amanah dan tanggungjawab. Dia kena ada rasa berbangga. Dia mesti kena ada rasa berbangga mewakili bidang pekerjaan yang dia sedang lakukan. Kalau itu Allah rezekikan dia, daripada situ dia dapat sumber yang halal, maka dia jaga kerja dia betul-betul. Orang nampak ataupun tidak, maka dia berusaha sebaiknya. Begitulah pada fikir saya, peringatan Al-Quran menyatakan, jangan khianat Allah, jangan khianat Nabi, dan jangan khianati kamu dengan diri kamu sendiri, menerusi
amanah-amanah wa antum ta'lamun, sedangkan kamu memang tahu. Kamu sendiri tahu itu baik, itu tak baik. Tapi kalau kamu buat juga yang tidak baik dan memilih untuk meninggalkan yang baik, di situlah datangnya sifat ataupun zahirnya khianat itu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, penerangan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz. Jarang kita dengar berlaku khianat pada diri sendiri, Ustaz, ya. Ada etika-etikanya. Baik, penonton yang Allah Subhanahu wa taala sayangi sekalian, kita nak raikan seorang lagi pemanggil kita. Boleh, Ustaz? Silakan. Insya-Allah. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam, Dai. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi fitnah dalam keluarga, contohnya antara isteri beliau nak kaitkan dengan kita zaman sekarang. Contohnya nak talikan kepercayaan antara suami dan isteri. Itu sahaja soalannya. Itu sahaja soalannya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Puan Robizan. Cantik soalannya berkaitan dengan pengkhianatan itu sendiri. Baik, kita nak tahu apakah jawapannya. Kita berzikir terlebih dahulu, tenang-tenang kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, anda telah kembali di dalam satu majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Penonton yang saya kasihi dan juga Allah Subhanahu wa taala sayangi sekalian. Kita berlumba-lumba untuk memastikan diri kita, kehidupan kita dalam keadaan sempurna, baik update status lah orang katakan. Tetapi bagaimana dengan keilmuan kita, bagaimana dengan keimanan kita? Dengan cara kita tengok program inilah. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ini merupakan salah satu alternatif yang terbaik dan juga santai untuk kita tambah ilmu kita, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Soalan daripada Adib Aizuddin. Bagaimana untuk kita menjauhi sifat dusta tidak menjadi tabiat dalam kehidupan dan mencontohi akhlak Nabi SAW yang tidak pernah berdusta walaupun baginda bergurau? Cantik soalan dia. Yang kedua, orang yang suka bercakap bohong, lama kelamaan ia akan menjadi seorang yang jahat, seperti cuba melakukan khianat, mencuri dan sebagainya. Bagaimanakah itu? Kita mohon pencerahan daripada panel kita, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih pada yang bertanya. Subhanallah. Bergurau dibenarkan. Nabi juga bergurau, namun ia mempunyai had dan batasan. Pertama, jangan bergurau sampai ke peringkat kita menjatuhkan muru'ah. Muru'ah bahasa Arab, maruah dalam bahasa Melayu, ataupun air muka. Umpama air itu dikocak ataupun dikacau, muka kita ini umpama digambarkan oleh orang tua-tua kita dulu sebagai air. Lalu dipastikan air itu dalam keadaan yang tenang dan sebagainya. Ketiga, bergurau ini tidak boleh apa-apa yang mengatasi mana-mana prinsip-prinsip syarak. Artinya kalau perkara itu adalah merupakan perkara yang telah pun dinyatakan ini haram, ini adalah merupakan dosa besar, ini adalah merupakan perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang bakal berlaku di mana? Di alam barzah, di padang mahsyar, perkara yang berlaku ketika bayi masih berada dalam kandungan yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Bab-bab yang ini jangan bergurau dalam apa bentuk sekalipun, kerana ianya amat-amat besar kesannya. Kita bergurau pada perkara-perkara yang melampaui daripada benda yang nas telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya begini, boleh sampai kepada peringkat akidah. Contohnya kalau sekiranya kita bergurau pada perkara-perkara yang melibatkan tentang hari akhirat. Kau nanti hari padang mahsyar nanti kau merangkak cari aku. Yang bercakap itu pun belum tentu lagi sama ada merangkak ataupun terlentang ataupun terlangkup dan sebagainya. Betul. Yang kedua, kau tunggulah nanti macam mana. Subhanallah, kita pun tertunggu-tunggu tak tahu bagaimana keadaan. Lantas, cubalah pastikan agar bergurau ini jangan sampai bergurau perkara-perkara yang tak betul.
yang dusta. Kan ada dalam satu peristiwa Nabi juga bergurau dalam banyak keadaan, tapi gurau Nabi ini bersandarkan kepada ilmu dan pengajaran. Itu yang paling penting sebenarnya. Kisah-kisah penceritaan dalam Al-Quranul Karim, contohnya tentang Ashabul Kahfi, sama ada 3 orang ataupun 5, 6 itu anjing ataupun 7, yang 8 itu anjing dan sebagainya. Di hujungnya itu pengajaran adalah bukan ciri ataupun perincian kisah itu yang mesti kita debatkan, tetapi apakah pengajaran yang boleh kita sampaikan. Kita berkomunikasi dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan rakan-rakan. Tidak semua komunikasi kita adalah bersifat satu hala, ataupun hanya bersifat imperatif ataupun direktif, hanya mengarahkan dan sebagainya. Kena ada selang-seli dengan perkara-perkara yang bersifat santai, penggunaan bahasa yang tenang. Disitulah datangnya gurau. Berguraulah, kerana bergurau itu boleh mendatangkan pahala asalkan kita tidak langgar had dan juga batasannya tadi, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan jadi itu adalah salah satu panduan yang telah Puan Al-Fadhil Ustaz berikan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah sangat bermanfaat. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan seterusnya daripada Jura Azlin Sufyan. Soalan yang pertama, akan tiba suatu masa nanti orang bercakap bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Bagaimana ini berlaku? Dan kenapa kita tidak mengikuti sifat-sifat terpuji yang ada pada Rasul, sedangkan kita sering melafazkan cinta, kasih kepada Nabi dan Rasul? Soalan yang kedua, bagi orang yang menjalankan amanah dengan baik, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala dan balasan yang baik. Sedangkan orang-orang yang khianat dari amanahnya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkannya dengan balasan yang buruk. Apakah peringatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang-orang yang berlaku khianat? Mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah. Terima kasih pada da'i dan juga bertanya soalan yang panjang. Yang pertama tadi itu adalah sesuai dengan apa yang telah pun saya nyatakan di awal sesi tadi, hadis yang panjang riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa kita sekarang berada di zaman itu di mana orang yang benar didustakan, orang pendusta ianya dibenarkan, orang yang khianat ianya diangkat dan dipercayai, orang yang jujur dan amanah ianya disisih dan juga diketepikan. Bagaimana tindakan kita? Sentiasalah kita terus berpegang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke peringkat kalau sekiranya kita mampu untuk menyatakan kebenaran dan mempertahankan hujah dan kebenaran, itu amat-amat penting. Negara kita bukan sekadar memerlukan orang-orang yang sanggup berjuang dan mempertahankan kedaulatan. Daulah ini artinya muruah, maruah, kehormatan, image dan sebagainya. Hanya dengan senjata itu ada ruang dia. Kita juga perlukan umat Islam yang boleh mempertahankan agama Islam dengan hujah dan juga dalil, bukan sekadar dengan sensitif yang tidak bertempat. Itu yang pertama. Yang keduanya itu saya dah yang kedua, apakah peringatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang yang suka berkhianat? Baik. Ada sekitar lebih kurang 12 tempat dalam Al-Quranul Karim perkataan khianat ataupun makna khianat, tidak jujur itu diperingatkan dalam Al-Quranul Karim. Ini antara peringatannya. Antaranya kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, rujuk pada ayat yang ke-27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali kamu mengkhianati Allah. Maksudnya mengkhianati perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan. Kalau sekiranya ia merupakan suatu yang dah dihukumkan, diarahkan dalam Al-Quran, maka kita ikut dan jangan sesekali kita menyanggah. War rasulah, jangan sesekali, yang keduanya orang-orang yang beriman, kamu mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara pengkhianatan pada Nabi adalah kalau ada mana-mana di kalangan orang Islam yang mempunyai
tidak bertaubat dan terus mengamalkan 4 sifat mustahil. Yang 2 yang sedang kita bincangkan di sini, iaitu tentang al-kadhib, menipu, dan juga al-khianat ataupun tidak jujur, khianat dan sebagainya. Wa takhunu amanatikum. Ketiga, selepas jaga jangan khianat dengan Allah, jangan khianat dengan Nabi. Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 27 ini menekankan jangan kamu mengkhianati amanah ataupun tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kamu. Subhanallah, setiap orang bekerja. Setiap orang mempunyai laras bidang disiplin ilmu yang dia jaga. Setiap orang tanpa mengira apa nama gelaran jawatan sekalipun, itulah amanah kita. Saya pernah beberapa kali ketika berada di luar negara, naik teksi ke tempat yang saya tahu, tempat yang banyak kali pergi, tempat yang saya tak pernah pergi. Tempat yang saya bawa datang masuk ke dalam teksi dengan bagasi yang banyak. Artinya kita ini bukan orang situ. Dengan pergi masuk naik teksi dalam keadaan yang leisure. Tetapi, walau apa sekalipun agama pemandu teksi itu, saya tidak pernah ditipu. Selama 4 tahun lebih saya berada di sana, subhanallah, Allah mungkin Allah bantu, Allah jaga, tetapi nak tunjukkan yang dia itu walaupun bukan beragama Islam, kalau sekiranya harga teksi itu 5 pound, saya berikan kepadanya 10, dia akan pulangkan 5. Kalau harga teksi itu 4 pound 80 pence, RM4.80 contohnya, saya berikan RM5, dia akan pulangkan 20 sen. Kenapa ini ada dan boleh berlaku biarpun ia merentasi agama? Kerana pertamanya orang itu dia menjadi orang yang tidak khianat terhadap amanah dan tanggungjawab. Dia kena ada rasa berbangga. Dia mesti kena ada rasa berbangga mewakili bidang pekerjaan yang dia sedang lakukan. Kalau itu Allah rezekikan dia, daripada situ dia dapat sumber yang halal, maka dia jaga kerja dia betul-betul. Orang nampak ataupun tidak, maka dia berusaha sebaiknya. Begitulah pada fikir saya, peringatan Al-Quran menyatakan, jangan khianat Allah, jangan khianat Nabi, dan jangan khianati kamu dengan diri kamu sendiri. Menerusi amanah-amanah wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu memang tahu. Kamu sendiri tahu. Itu baik, itu tak baik. Tapi kalau kamu buat juga yang tidak baik dan memilih untuk meninggalkan yang baik, di situlah datangnya sifat ataupun zahirnya khianat itu. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, penerangan yang sangat baik daripada Al-Fadhil Ustaz. Jarang kita dengar berlaku khianat pada diri sendiri, Ustaz, ya. Ada etika-etikanya. Baik, penonton yang Allah Subhanahu wa taala sayangi sekalian, kita nak raikan seorang lagi pemanggil kita. Boleh, Ustaz? Silakan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam, Dai. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi fitnah dalam keluarga, contohnya antara isteri beliau nak kaitkan dengan kita zaman sekarang. Contohnya nak talikan kepercayaan antara suami dan isteri. Itu sahaja soalannya. Itu sahaja soalannya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Puan Robizan. Cantik soalannya berkaitan dengan pengkhianatan itu sendiri. Baik, kita nak tahu apakah jawapannya. Kita berzikir terlebih dahulu. Tenang-tenang kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala bagi kita satu rezeki yang sangat hebat, sangat besar, sangat bertuah kita pada pagi ini. Iaitu kita masih lagi nombor 1 boleh menghirup udara yang segar. Yang kedua, bila kita celik saja mata, kita boleh tengok ahli keluarga kita. Dan semestinya yang ketiga, masih lagi ada sarapan, breakfast kita untuk pagi ini. Baik, berbalik kepada soalan Puan Robiza Abu Bakar, pemanggil kita sebentar saja tadi, berkaitan dengan bagaimana, Ustaz, dengan zaman Nabi SAW. Macam biasalah dalam konsep kekeluargaan ni, ada kalanya, kalau nak relate pada zaman sekarang, Ustaz, ya, suami berbohong pada isteri, saya nak keluar sekejap, apa semua, tipu sunat lah katakan. Sebenarnya nak pancing
mancing nak keluar pergi mancing. Macam isteri juga tipu sunat je, tapi ada je barang-barang dekat mana yang dia nak beli tu. Jadi pada zaman Nabi SAW berlaku tak perkara-perkara macam ni dalam rumah tangga Nabi SAW? Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i, dan juga terima kasih pada yang bertanya. Kenapa orang tidak bercakap yang sebenar-benarnya? Ataupun dengan bahasa mudahnya, kenapa orang menipu? Antara sebabnya adalah untuk dia memberikan ataupun memuaskan hati orang lain. Itu sebabnya kalau dia bagi tahu jawapan A, pasti yang mendengar itu akan ada tambahan anak-anak soalan lain, ataupun akan faham lain, ataupun akan menimbulkan ketegangan. Maka untuk please orang lain, maka mungkin dia menjawab yang tidak sama seperti mana yang bertanya. Kadang-kadang menjadikan situasi itu bila orang yang bertanya, baik suami ataupun isteri, dia dah tahu dah jawapan tu, tapi dia tanya juga. Di situlah kadang-kadang akan berlaku konflik. Yang macam ni bahaya juga Ustaz. Benar. Da'i cakap macam pengalaman banyak naik. Banyak pengalaman. Yang kedua, orang tidak menjawab dengan jawapan yang sebenar. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan daripada rasa malu. Dia nak buat tu benda tu kadang-kadang benda yang harus. Macam contohnya Da'i katakan mancing. Mancing ni tahulah kadang-kadang dia sejam dua tu feel-nya tu tak sampai. Dia kena tambah dua. Satu jadi 11 jam ataupun 5 jam dan sebagainya. Benda yang asalnya harus, tapi mungkin setengah orang dia tak berapa nak kongsi. Mat, nak pergi mana Mat? Pergi sana kejap. Sana tu ada banyak. Mungkin ada kedai, ada dewan masyarakat dan sebagainya. Nak jumpa siapa? Jumpa kawan sekejap. Mungkin kawan yang dia nak jumpa itu lebih daripada seorang. Dalam bab yang begini, okeylah. Tidak ada sebarang bentuk yang orang kata mengundang khilaf terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi. Begitulah juga dalam kekeluargaan. Subhanallah. Berapa puluh tahun sekalipun melayari kehidupan bersama sebagai suami dan isteri, sampai bila pun mesti akan ada benda-benda yang tidak sama. Yang ini, juadah ini isteri suka, tapi sampai bila-bila pun suami dia memang tak minat benda tu. Begitulah juga dengan isteri. Lantas, jalan yang terbaik pada fikir saya adalah bukan dengan mencari-cari kesalahan semata-mata. Bukan bermakna langsung tak boleh nak tengok ataupun betulkan salah, tak. Kalau betul ada salah, silakan untuk baiki. Tapi bukanlah sampai ke peringkat mencari-cari kesalahan. Yang keduanya adalah cuba isikan ruang sebanyak mungkin untuk kita up ataupun kita naikkan dan kita tonjolkan kebaikan-kebaikan. Terbaik bagi suami kalau sekiranya dia melihat kepada isteri dia dan dia fokus kepada kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan isteri dia. Kekurangan yang dia tak suka, dia tak minat, ada je. Sentiasa ada. Tanyalah pada orang yang dah berkahwin 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, Allah yang merancang untuk berkahwin dan sebagainya, dia mesti akan ada begitu. Tunjuk dekat kamera Ustaz. Oh, tengok kamera ya. Tetapi cuba usahakan apa yang kita rasa yang hebat. Selagi mana kita fokus kepada orang untuk melihat keburukan, jumpa je. Orang tu tipu ke tak tipu ke, jumpa sahaja sebab kita ini manusia. Betul. Tapi kalau kita niat kita bila berkomunikasi sama ada suami isteri ataupun dengan kapasiti masyarakat yang lebih besar, niat kita adalah nak mencari apa dia kebaikan dia yang aku boleh kongsi, yang aku boleh ikuti. Boleh cari penat sikit, menambahkan kerja kita sikit, tetapi ganjarannya itu bukan sedikit. Lantas untuk suami dan isteri, Allah beralahlah dalam perkara ini. Kalau dapat disuburkan kefahaman antara keduanya dengan kapasiti yang lebih tinggi, sebenarnya dia tak akan berlaku sampai ke peringkat mana-mana pasangan baik suami ataupun isteri akan berusaha untuk mencari secara kreatif jawapan yang lain daripada soalannya. Masya Allah, kefahaman antara suami isteri sendiri dan juga bertolak ansur. Satu orang kata apa? Satu nasihat yang baiklah untuk suami isteri, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan daripada Mas Ripah Nur Jamain. Soalannya adalah, kizbun yang bermaksud dusta atau bohong salah satu sifat yang mustahil bagi seorang rasul. Mustahil Nabi SAW itu menyampaikan sesuatu yang dusta yang akan membuatkan kita umatnya tersesat. Bagaimana ada individu atau masyarakat yang beramal mengikut syariat Islam, mengamalkan sunnah dan mencontohi akhlak Rasulullah,
tetapi mereka dipulaukan. Malah mereka dipancing serong, maafkan saya, spek mata saya kabur. Malah mereka dipandang serong dan dianggap sebagai kolot. Mohon pencerahan Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada dai dan juga yang bertanya. Melihat kepada soalan ini, saya isu pemulauan adalah bukan suatu perkara yang baru di dalam dairi kehidupan umat Islam dan contoh sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebenaran dan majoriti masyarakat tidak sukakan kebenaran, maka Nabi dan juga kaumnya Bani Hashim dipulaukan selama lebih kurang 3 tahun di Makkah pada ketika itu. Tidak ada trading, urus niaga, komunikasi sesama mereka dengan kaum yang lain yang ada. Hanya semata-mata orang tidak sukakan kepada benda-benda yang benar. Di dalam masyarakat kita, kalau sekiranya ada mana-mana kumpulan ataupun individu yang melakukan perkara dan dilihat perkara itu langsung tidak bersalahan, malah menyokong dapatan daripada nas Al-Quran dan hadis, subhanallah, bagi kita yang faham ini, maka tidak akan berlaku isu pemulauan. Pemulauan ini ataupun dipandang serong, dianggap kolot dan sebagainya, dia mesti bersebab. Istilahnya, pokok itu tidak akan bergoyang kalau tidak kerana angin yang bertiup. Benar. Dia mesti ada sebab. Sebab inilah yang perlu bagi semua pihak untuk melaksanakan tanggungjawab mereka untuk sama ada mengesahkan ataupun menafikannya. Selagi mana tidak ada pihak yang bertanggungjawab yang memberikan dapatan, meletakkan rulings ataupun peraturan dan juga ketetapan dan pendirian agar masyarakat boleh pegang, maka selagi itulah masyarakat akan bersifat negatif, pandang sinis ataupun mempunyai syak prasangka antara satu sama lain. Secara umumnya, prinsip asas kalau yang dibuat itu benda yang memang diperintahkan oleh Allah dan juga sunnah Nabi SAW, wajib untuk semua orang menyokong ataupun melakukannya. Itu tentang pemulauan lah. Saya disebutkan tadi, di awal sedikit tadi, tentang kisah dalam surah At-Taubah boleh rujuk. Tapi kisah ini panjang, saya cuba ringkaskan. Surah At-Taubah ayat 118 cerita tentang 3 orang sahabat yang pernah Nabi sendiri arahkan untuk umat Islam pulaukan mereka kerana khilaf mereka itu. Subhanallah, antaranya Murarah, yang keduanya Hilal bin Umair dan yang ketiganya yang ini, iaitu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini orang hebat. Dia pakar debat. Dia bercakap dengan tonasi dan komunikasi yang lancar. Dia merupakan aset kepada orang Islam. Tetapi dalam peristiwa peperangan Tabuk, Ka'ab bin Malik beserta lagi 2 orang ini, iaitu Murarah radhiyallahu an dan juga Hilal bin Umair, mereka tidak dapat sertai peperangan Tabuk di awal masa semua tentera Islam pergi. Tabuk ini, satu peperangannya itu Rom lari. Ringkasnya, peperangan itu tidak berlaku. Tentera Islam ketika itu dianggarkan dalam riwayat ramai, sekitar 30,000. Ramai yang keluar, artinya kalau 3 orang ini tak pergi pun, dia tidak mencacatkan secara logik persiapan dan juga barisan ketenteraan umat Islam. Tetapi Nabi SAW mengesan bahawa 3 orang ini tidak hadir. Lalu 2 itu bagi tahu, datang Murarah kata dia tak hadir kerana ketika itu tanamannya, kebunnya, ladangnya itu tengah sampai masa untuk musim menuai. Dia kena buat, kalau tak rosak dia punya hasil-hasil tanaman dia, tidak terjaga dan terurus. Hilal pula kata bahawa dia tak larat, faktor usia, umur tua dan sebagainya, sambut keluarga dan lain-lain. Ka'ab bin Malik menyatakan dia sekadar slip, a tiny slip daripada dia punya fikiran, dia tertinggal dan dia mengaku yang dia tertinggal, begitu sahaja. Lantas Nabi SAW menyatakan, selagi mana tidak turun perintah Allah, ruling dan juga arahan daripada Allah tentang apa hukuman untuk kamu, maka dia arahkan untuk dipulaukan. Subhanallah. Hanya semata-mata kerana dia tidak hadir peperangan Tabuk, peperangan itu pun tidak jadi, tentera Islam pun memang dah ramai, artinya kalau ikut logik, tak apalah, boleh dimaafkan. Tapi Nabi nak berikan pengajaran yang mahal. Ringkas cerita, selama 50 hari dipulaukan, baru turun perintah Allah menyatakan bahawa Ka'ab bin Malik itu tidak bersalah, diampunkan, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tempoh itu,
proses pemulauan ini menjadikan ramai orang merasakan bahawa komunikasi itu, Ka'ab bin Malik nak jumpa Nabi, nak cuba bagi salam, nak solat dekat-dekat dengan Nabi, Nabi pegang prinsip pulau itu. Lantas peristiwa ini menjadikan pengajaran pada kita. Pertama, jangan senang-senang nak pulaukan orang. Ya, kedua, yang ini dilakukan oleh Nabi SAW dengan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sebagai masyarakat biasa, orang biasa-biasa, pada fikir saya, minta maaf terpanjang sikit sebab perkataan pemulauan tu, soalan tu besar maknanya. Betul. Elakkan daripada kita prejudis ataupun mudah sangat buruk sangka. Apa-apa pun carilah keselarasan, berlandaskan kepada ilmu dan berhujahlah dengan cara yang berhikmah ataupun baik. InsyaAllah tak akan wujud isu pemulauan kalau betul orang itu dan individu itu memang melakukan perkara yang berselari dengan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Seronok kita dalam mengkaji sifat mustahil bagi Rasul, kizmun dan khianat pada masa yang sama. Kita dapat juga mempelajari ilmu sirah yang berkaitan. Baik, soalan kita yang seterusnya iaitu soalan daripada Nurin Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak akan berbohong. Soalan saya, adakah jika kita tidak boleh berbohong walau dalam situasi apa sekalipun? Bagaimana pula jika kita berbohong demi kebaikan bersama? Adakah tetap tidak dibolehkan? Cantik soalan ini. Kita mohon jawapan yang ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih da'i yang bertanya. Ringkas daripada saya, sebagai menyantuni soalan ini, kita rujuk hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ummi Kalthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Dia menyatakan, lam asma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yurakhis fi syai' min al-kadhib illa fi thalath. Aku tidak melihat sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amanahnya itu sebagai nabi dan juga rasul, Nabi tidak akan bertoleransi, Nabi tetap kekal dengan prinsipnya yang tegas terhadap semua perkara yang berkaitan tentang penipuan. Maksudnya, prinsip asas di sini, menipu itu memang tidak dibenarkan dalam Islam. Illa fi thalath. Kecuali pada 3 tempat. Di sini dibenarkan untuk menjawab yang lain daripada soalan yang ditanya. Yang Nabi boleh tolerate dan dibenarkan. Apa dia? Yang pertama, al-islah bainan nas. Kalau tujuannya adalah untuk islah dan juga membaikkan semula hubungan antara dua orang yang berlawan. Dua orang yang bercanggah, dua orang yang bertelagah. Susah nak bagi diorang jumpa, tak boleh, maka kita boleh bagi statement di sini, ni yang B kirim salam kat kau. Padahal B tak kirim salam pun. Betul. A, dia ucap terima kasih lah sebab kau tolong bawa juadah sikit ke masjid semalam dan sebagainya. Mana-mana perkara yang boleh menjadikan dua orang yang sedang bermusuhan jadi baik, itu dibenarkan. Yang kedua, di dalam al-harb, dalam peperangan, maka dengan strategi umat Islam boleh saja untuk melakukan apa strategi untuk menipu dan memperdaya musuh. Ni dalam perang ni. Orang main bola semalam khusus pun untuk peperangan saja. Untuk peperangan, ya. Main bola pun ada banyak strategi menipu, tactical foul, tactical fall dan sebagainya. Betul. Maka ianya dibenarkan. Bukan cerita pasal bola, ya. Cerita pasal peperangan tadi. Dan yang ketiga adalah antara suami dan isteri untuk membaiki hubungan mereka ataupun untuk menyelamatkan perkahwinan, maka pihak yang beramanah boleh untuk memberikan apa juga pernyataan-pernyataan. Istilahnya di sini adalah menipulah, ya, tetapi tujuannya nipu dengan had yang patut, yang boleh menjadikan suami baik semula dengan isterinya dan dua hala lah, wallah. Berbohong ini dalam 3 perkara sahaja. Baiklah, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada sambungan di TV9. Berehat seketika, jom berzikir kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada anda sekali lagi kerana berjaya bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz
Biar tahu, jangan keliru, saya nak highlightkan sekali lagi, tajuk perbincangan kita pada pagi ini adalah akidah, sifat mustahil Rasul, kizbu dan khianat. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Mazni Hasan, salah satu sifat mustahil bagi Rasul adalah kizbu, iaitu berbohong. Kenapa bila dibangkitkan di hari akhirat kelak, apabila seluruh manusia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda menyatakan bahawa baginda tidak layak untuk memberi syafaat kerana telah melakukan pembohongan sebanyak 3 kali di dunia. Soalan saya, pembohongan yang bagaimanakah dibenarkan dilakukan oleh seorang Rasul? Cantik soalan dia. Kita mohon kupasan daripada panel kita, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i, terima kasih pada yang bertanya. Subhanallah, soalan yang baik. Saya santuni dengan jawapan berdasarkan pada hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi itu benar tentang apa yang berlaku di hari akhirat. Orang datang jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam minta syafaat, Adam pun menyatakan kekurangannya, jumpa dengan Nabi Ibrahim, ini jawapan Nabi Ibrahim, hadis yang panjang. Namun yang saya nak kongsikan ini hadis yang lebih ringkas. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yukadzib Ibrahim alaihi salam qat illa fi thalath. Kata Nabi, tunggu ya hingga akhir hadis ini, Nabi Ibrahim AS tidak berbohong dan juga tidak melakukan penipuan melainkan pada 3 tempat. Bila sebut 3 tempat ini, bukan bermakna Nabi SAW mengiyakan bahawa Nabi Ibrahim itu benar-benar menipu. Kerana yang pertamanya Nabi Ibrahim tidak menipu, dan jawapan Nabi dalam hadis ini nak tunjukkan mengapa ia tidak dianggap sebagai satu penipuan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Orang Yahudi, ahli kitab, mereka mendakwa mereka boleh menipu sebab beralasan Nabi juga menipu. Kerana itu penting untuk kita benar-benar fahami hadis ini. Lalu kata Nabi, ada 3 tempat yang dianggap oleh orang bahawa Nabi Ibrahim AS menipu. Sedangkan jawapannya itu tidak. Sintaini fi zatillah. Ada 2 tempat itu, iaitu Nabi Ibrahim AS menipu di atas ataupun kapasiti mempertahankan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi adalah berkaitan tentang isterinya Sarah. Cuba lihat. Yang pertamanya kata Nabi, qauluhu inni saqim. Kalimah inni saqim ini boleh rujuk dalam surah As-Saffat. Lihat dalam surah As-Saffat ayat yang ke-89. Bila kaum Nabi Ibrahim AS ajak dia untuk pergi ke pesta, dan pesta itu untuk menyembah berhala selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Ibrahim AS pandang ke langit dan jawapan dia, inni saqim, aku sakit kepala. Dia tak nak pergi ke tempat itu. Dia tidak nak masuk sekali dalam majlis ataupun tempat program yang melakukan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sihat. Dia tidak sakit kepala. Tapi dia kata, inni saqim, aku sakit kepala. Yang kedua, ketika mana kaumnya balik semula ke kotanya dan dilihat di tempat penyembahan berhala-berhala mereka, semua dah hancur kecuali satu saja yang paling besar tu, yang Nabi Ibrahim AS letakkan kapak tu di situ. Lalu ditanya kepada Nabi Ibrahim AS, anta fa'alta biha bi'alihatina ya Ibrahim, engkau ke yang buat ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Jawapan Nabi Ibrahim AS, walaupun dia yang buat, tapi dia tidak jawab begitu. Jawapannya adalah bal fa'alahu kabiruhum hadza. Rujuk dalam surah Al-Anbiya, lihat pada ayat yang ke-62, jawapan ini dirakamkan. Bermaksud, tanyalah yang besar tu. Kenapa tanya aku? Tanyalah yang besar tu. Yang paling besar tu, yang lain-lain yang kecil semua hancur, engkau tanyalah yang besar itu. Bukan aku yang buat. Dan yang ketiganya dalam peristiwa Sarah, dia mempertahankan isterinya itu Sarah ketika berhadapan dengan raja yang zalim. Baik. Apa yang berlaku dengan Sarah? Nabi Ibrahim AS menerima ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa seorang raja ini, raja yang zalim, dia suka kepada isteri orang. Dia tak suka kepada wanita yang single ke apa, tak. Lalu bila dia bawa Sarah, raja tu tanya, siapa dia sebelah Nabi Ibrahim? Siapa sebelah kamu ini? Apa jawapan Nabi Ibrahim? Kalau jawapan yang betul,
secara langsung, direct, dia akan kata, hadhihi zaujati, ini isteriku. Tetapi dia dah dimaklumkan, dah tahu ada ilmu tentang perangai raja tadi, lalu dia kata, hadhihi ukhti, ini adalah saudara perempuanku ataupun adik perempuanku. Jadi kita lihat satu-satu. Bila Nabi Ibrahim AS kata, inni saqim, aku sakit kepala, padahal dia tidak sakit kepala, Nabi SAW nak tunjukkan dalam hadis ini, riwayat Abi Hurairah, bahawa bukan Nabi Ibrahim AS itu menipu, tetapi Nabi Ibrahim menjawab daripada sudut yang sangat ilmiah ataupun akademik. Kerana yang dimaksudkan dengan sakit kepala, kepala ni besar ni, sini. Artinya yang masukkan adalah sakitnya daripada sudut intelektual. Bagaimana orang boleh menyembah Tuhan-Tuhan yang pelbagai, yang mereka bina dan buat dan ukir sendiri, sedangkan yang semuanya itu akan hancur. Kenapa mereka tak boleh fikir? Kerana itu pada Nabi Ibrahim AS ini adalah gambaran sakit kepala. Dan ini tidak menipu, kerana Nabi Ibrahim AS menjawab dengan jawapan yang lebih besar daripada soalan. Begitulah juga bila kaumnya tanya, engkau ke yang hancurkan semua-semua berhala ini? Nabi Ibrahim AS kata, tanyalah yang besar tu. Yang paling besar itulah yang mungkin ada jawapan. Tujuannya memberikan jawapan kepada orang agar orang terdorong untuk berfikir tentang kebenaran, itu bukan merupakan penipuan. Dengan tujuan untuk bawa orang itu kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ingat tak kita hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u syaqa'ikur rijal. Wanita ataupun isteri-isteri ini adalah merupakan adik perempuan. Adik perempuan kepada lelaki. Sebab itu ramai budaya kita lebih mudah untuk kita faham. Ramai isteri panggil suaminya dengan panggilan abang. Walaupun suami itu mungkin lebih muda daripada dia dia akan panggil abang. Mengapa abang? Kerana peranan abang ini daripada sudut melindungi sangat-sangat protektif. Abang ni mungkin balik rumah 1 pagi, 2 pagi, tapi cuba kalau adik perempuan dia balik lewat sikit. Agak-agak apa yang abang tu akan tanya pada adik dia? Kau pergi mana? Kau dengan siapa? Kenapa tak beritahu? Protektif. Kenapa lambat? Dia lambat, oh subhanallah, jangan ada orang tegur. Tapi kalau adik perempuan dia lambat, siap. Maka siap. Itu menunjukkan dari sudut protektif. Konteks, cara, pendekatan mungkin tak kenalah. Betul. Tetapi nak menunjukkan protektif. Lalu, jawapan Nabi Ibrahim AS bukan kata, contohnya kan, dia tak kata ini isteri dia, dia kata ini adik perempuan dia. Nak menunjukkan jawapan, bukan jawapan daripada sudut gelaran ataupun jawatan, tapi jawapan daripada sudut fungsi dan juga peranan. Kerana itu, kita tak boleh senang-senang untuk kata, dia ni nipu. Jawapan ni tak sama. Jawapan ni tak kena. Nawak ni. Contohnya dan sebagainya. Kita kena lihat dulu konteksnya, insya-Allah. So, begitulah Nabi tunjukkan. Bukan salas kadibat itu bermakna Nabi berbohong. Nabi Ibrahim AS tidak berbohong. Tapi nak menunjukkan it's another level. The way we respond or communicate in terms of delivering or addressing any questions raised kepada kita, tapi jawapan tu biarlah jawapan yang berlandaskan kepada ilmu lah. Mudah-mudahan insya-Allah this is beyond our articulation. Baik penonton yang Allah Subhanahu Wa Taala sayangi sekalian, kita berehat seketika, kita berzikir dulu, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbincangan kita semakin lama semakin seronok, semakin lama semakin rancak, dan semakin lama semakin banyak persoalan-persoalan yang timbul, yang ramai penonton kita nak tahu apakah yang terjadi, apakah yang berlaku, apakah jawapan bagi ini dan sebagainya. Okey, jadi kita nak raikan lagi soalan-soalan berikut. Silakan soalan Facebook daripada Ali. Sifat kizbun adalah mustahil bagi Nabi. Adakah benar ada yang mengatakan Nabi Yunus alaihi salam mengkhianati umatnya dengan cara meninggalkan mereka tanpa diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Akibat dari itu, baginda telah ditelan oleh ikan Nun. Kita mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada dai dan juga yang bertanya. Pertama, teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada mana-mana para nabi dan rasulnya itu ianya berlaku.
ia bukanlah merupakan suatu yang menunjukkan bahawa para nabi dan rasul itu bersalah ataupun dipersalahkan, tetapi untuk dilihat pengajarannya yang paling penting. Kisah Nabi Yunus ini besar. Kita rujuk dalam surah Yunus, lihat dalam surah As-Saffat dan juga dalam surah-surah yang lain yang menceritakan tentang peristiwa Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya itu dalam keadaan marah. Dalam riwayat yang lain menyatakan kaumnya itu sekitar jumlahnya dalam 100,000 dan satu-satunya kaum yang mana mereka mendustakan nabinya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada kaumnya ialah kaum Nabi Yunus alaihissalam. Pada fikir saya, ini lebih baik untuk kita lihat dan juga telusuri bagi mendapatkan pengajaran sebenar dan tidak memfokuskan hanya untuk melihat sama ada Nabi Yunus alaihissalam itu bersalah ataupun tidak. Dan faktor cara Allah Subhanahu wa taala menegur para nabi dan rasul ianya juga berbeza. Subhanallah, di dalam Al-Quranul Karim kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan nama-nama nabi dan rasul selain daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Musa alaihissalam, Ibrahim dan banyak, terlalu banyak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah biasanya akan sebut dengan panggilan ya ayyuhan nabi. Wahai nabi, dia tak panggil dengan nama. Kita kalau jumpa formal orang, cara hormat, kita tak panggil Nizal, kita panggil Da'i Nizal, apa khabar? Kita hadiri temu duga dan sebagainya. Tak panggil nama dia Mat, walaupun nama dia memang Mat, kita akan panggil dia Encik, Tuan dan sebagainya. Itu bezanya. Dan yang kedua, ada 4 tempat yang Allah sebut nama Nabi, tapi sebut nama nak menunjukkan kehebatan, kemuliaan, darjat Nabi sebagai Nabi dan juga Rasul. Sebab itu nama Muhammad dalam Al-Quran hanya 4 tempat saja. Perkataan Muhammad itu. Balik pada peristiwa Nabi Yunus AS. Dia tinggalkan kaumnya dalam keadaan yang marah kerana kaumnya mendustakan ajarannya itu. Allah Subhanahu wa taala menegur dan beza antara teguran Allah antara Nabi dengan Rasul dalam peristiwa Nabi Yunus AS ini. Bila dia dah disengage diri dia daripada kaum dia sekejap, maka di situlah datangnya peranan ikan Nun itu. Dan Nabi Yunus AS ditelan. Ditelan itu untuk menunjukkan bahawa masanya untuk beruzlah, untuk dia mengingati semula dan juga untuk bermuhasabah dirinya. Teguran itu bukan bermakna Allah Subhanahu wa taala marah ataupun menunjukkan kesalahan Nabi Yunus AS, sebab tidak ada mana-mana nabi dan rasul yang meninggal dan menyisihkan umatnya. Apa juga keadaan menyampaikan ataupun tabligh itu adalah merupakan sifat wajib, tetapi cara dan teknik penceritaan ataupun kisah ini lebih merujuk kepada pengajaran pentingnya bagi sesuatu kaum untuk jangan mereka menyanggahi dan menyalahi nabi mereka. Dalam konteks ini seorang adalah nabi mereka, Nabi Yunus alaihissalam. Dan yang kedua, sebagai nabi dan rasul, mereka perlu untuk sentiasa engage, berkomunikasi dan bersama berada di dalam bersama dengan kaumnya. Sebab itulah Nabi Yunus alaihissalam istilahnya uzlah lah, diasingkan dalam perut ikan Nun dan sebagainya, dan umatnya juga umat yang terpelihara, tidak sempat diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, cantik jawapan daripada Ustaz. Dapat kita belajar mengenai kisah pengajaran daripada Nabi Yunus alaihi salam. Baik, kita teruskan dengan soalan yang berikut. Soalan daripada Nur Hayati Ismail. Soalannya adalah, apakah kerana adanya sifat-sifat mustahil pada Rasul ini menyebabkan penganut Kristian menganggap Nabi Isa alaihi salam itu adalah Tuhan? Kita mohon pencerahan daripada panel kita. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada da'i dan juga yang bertanya. Pertamanya, sifat Nabi itu menyampaikan dan agenda-agenda yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani terserlah kebejatan mereka di dalam salah menanggap peranan dan juga kedudukan para Nabi dan Rasul yang penuh dengan ta'assub, yang menganggapkan bahawa Nabi dan Rasul itu hanya eksklusif untuk kaum mereka, yang menjadikan sebenarnya mereka ini tersilap ataupun tersalah tanggap berkaitan tentang Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam juga sama seperti mana para nabi dan rasul yang lain melaksanakan kesemua sifat wajib ini. Bukankah Nabi Isa AS dinyatakan dalam Al-Quranul Karim banyak kali, antaranya adalah menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan Tuhan yang satu. Dalam masa yang juga menyatakan bahawa dia hanyalah merupakan penyampai. Dalam surah As-Saff, kalau kita lihat pada ayat yang ke-6, jelas menunjukkan
sifat yang ada pada Nabi Isa AS itu, sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul, ada pada Nabi SAW dan juga para Nabi dan Rasul yang lain. Lihat dalam surah Saf ayat yang ke-6, agak panjang saya ringkaskan. Bila kita perhatikan, Nabi Isa kata fungsinya itu ada dua. Yang pertama adalah untuk mengiyakan apa yang datang dalam kitab Taurat dan juga kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa yang diajar oleh Nabi Musa AS, cara kaedah Nabi Musa AS untuk menegakkan syariat Allah, itu juga yang dilakukan Nabi Isa. Dan fungsi kedua Nabi Isa AS diutuskan kepada kaumnya adalah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku datang ni nak memberikan berita gembira. Ready ya semua orang akan kehadiran, kelahiran, kedatangan Nabi akhir zaman yang namanya itu sesuai dengan sifatnya Ahmad, yang paling banyak memuji Allah dan mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, kesilapan tanggap ataupun menjadikan kesesatan dan sebagainya pada pengikutnya dan juga pada masyarakat yang lain bukan kerana sifat mustahil ataupun wajib, itu memang ada, tetapi kerana agenda-agenda yang lain yang lebih besar daripada itu. Satu daripadanya secara ringkas adalah kerana mereka cuba untuk mencari mana-mana ruang ataupun pendirian untuk menjauhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kerana mereka kita katakan menganggap bahawa Nabi yang terakhir ini tidak datang dari bangsa mereka? Satu daripada faktornya adalah tentang faktor kebangsaan. Betul. Merasakan bahawa ianya itu adalah kurang bila Nabi lahir daripada kalangan orang Arab dan sebagainya. Di situlah juga pecahnya kalau kita lihat Nabi Ibrahim AS, anaknya itu Ismail AS dan Ishaq. Orang Yahudi ini mereka daripada keturunan Ishaq, turun pada Nabi Ya'qub AS. Kerana itu gelaran Nabi Ya'qub disebut sebagai Israel. Makna Israel asal itu adalah kekasih Allah. So turun daripada sini. Dan keturunan bawah Nabi Ismail ini, di sinilah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya benar dai bahawa faktor kesukuan, rasa kebangsaan dan juga rasa darah itu menjadikan mereka mengagungkan yang sebelah sini. Sedangkan mereka meninggalkan kerasulan dan kenabian, kebenaran nabi-nabi dan rasul, termasuklah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam dua-dua, tak kira dia anak siapa, dia bapanya nabi, anaknya nabi, kesemua 25 nabi yang wajib kita imani dan kita yakini, semua kita sayang. La nufarriqu baina ahadim min rasulih. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya insya-Allah. Soalan daripada Muhammad Effendi Mak Daud. Soalannya adalah, sifat tidak berbohong dan tidak khianat, adakah jikalau seseorang Rasul itu berbohong akan dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah kisah-kisah Israiliyat menceritakan sesuatu, kisah seorang Rasul itu sesuatu yang dongeng, yang tidak betul? Apa itu kisah Israiliyat? Dan berapakah orang Rasul yang terlibat dengan kisah Israiliyat ini? Contohnya, kisah Nabi Ayub AS yang daging tubuhnya dimakan ulat. Kisah Israiliyat juga. Benarkah Ustaz? Kita mohon pencerahan daripada panel kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i. Dan juga terima kasih kepada yang bertanya. Pada fikir saya, tidak perlu untuk kita katakan adakah jikalau seorang Rasul itu berbohong. Rasul tidak berbohong. Kita kat di situ, artinya tidak ada dan mustahil berlaku sebarang pembohongan ataupun al-kadzib pada diri mana-mana Rasul dan juga Nabi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Israiliyat, subhanallah, adalah merupakan cabang-cabaran yang besar dan dia telah pun berlangsung beberapa lama yang lalu dan masih berjalan. Dia bermula kepada bentuk-bentuk riwayat yang ditokok tambah dengan tujuan untuk, ada banyak tujuan. Antaranya adalah untuk menyedapkan cerita, dan yang kedua berkait dengan yang kita kongsikan tadi. Tujuan adanya Israiliyat ini adalah orang-orang Yahudi nak memberikan kisah ataupun cerita berkaitan Nabi dan Rasul. Kemungkinan kisah asas ataupun faktor maklumat asas itu tepat, tetapi cuba ditokok tambah dan dibawa serta dimasukkan dengan elemen-elemen yang akhirnya dia nakkan supaya orang nampak ayat itu, perlakuan Nabi itu menyebelahi agenda mereka ataupun mengiyakan apa yang mereka buat
walaupun yang mereka buat itu adalah perkara yang salah. Berapa ramai? Subhanallah, memang sangat ramai Nabi-Nabi dan Rasul, nama-nama yang ada dalam Israiliyat, kerana ahli kitab ini dalam Al-Quran pun menyatakan mereka mempunyai ilmu dan maklumat tentang kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa terdahulu. Mereka bawa daripada Zabur, Taurat, Injil, mereka pegang hingga akhirnya bila sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu mereka tolak dan mereka cuba untuk menolak ajaran dakwah Nabi berasaskan kepada pengetahuan-pengetahuan mereka yang silam. Walaupun itu tidak berlaku kerana mereka melihat adanya insijam, kesetaraan maklumat yang sama, mesej daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Di sinilah masuknya berlakunya penokok dan penambah perkara-perkara yang cuba untuk dia divert kepada benda-benda yang tidak tepat. Macam mana kita nak kenal? Banyak, subhanallah, kita kena lihat pada matannya, lihat pada kontennya. Kalau peristiwa itu sangat hyperbola ataupun perkara-perkara itu sangat di luar daripada batasan dan jangkaan manusia, maka pastinya ia bukan merupakan kisah yang sah, tapi lebih kepada Israiliyat. Kedua, nampak macam sedap sangat cerita ni. Dan antara ciri-ciri Israiliyat juga, dia sukakan kepada perincian, detail. Dia main dengan jumlah-jumlah, nombor-nombor dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, peristiwa-peristiwa yang berkaitan tentang kisah-kisah yang terdahulu, pernomboran dan jumlah bukanlah merupakan keutamaan. Keutamaannya adalah merupakan pengajaran. Tu serba sedikitlah dalam topik yang besar tentang Israiliyat. Wallahu alam. Wallahu alam, mudah-mudahan kita telah menjawab, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu soalan daripada Syahiralia Muhammad. Soalannya adalah, umumnya kita mengetahui para rasul memiliki sifat-sifat yang baik dan terpuji, adalah sangat mustahil bagi rasul memiliki sifat yang tercela. Apakah hikmah dan tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala berikan sifat mustahil itu? Kita kira ini merupakan juga sebagai kesimpulan untuk tajuk kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada dai dan juga kepada yang bertanya. Subhanallah. Hikmah dan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sifat-sifat mustahil ada 4. Kita bincangkan 2 pada sesi kali ini, iaitu menipu dan juga khianat. Pertama, kerana kedua-dua sifat mustahil ini dan juga kesemua 4 sifat mustahil ini adalah kalau sekiranya dilayani ataupun dilakukan, pertama dia akan menjadikan hilangnya rasa aman, damai, tenang dan harmoni di dalam masyarakat. Yang kedua, dia boleh menjadikan hati manusia, individu dan masyarakat itu sakit. Bila hati sakit ni, dia tak akan dapat dirawati dengan macam tangan sakit, kepala sakit dan sebagainya. Hati sakit, semua akan jadi sakit. Yang ketiga, penipuan dan khianat ini dia menyumbang kepada hilangnya berkat. Keberkatan di dalam kehidupan itu hilang. Kerana itu, Nabi dan Rasul diberikan sifat mustahil ini sebagai pelengkap ataupun lawan kepada sifat wajib yang ada pada Nabi dan Rasul. Tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala salurkan keberkatan dan juga memberikan rezeki kepada umat Islam atas dasar mereka mengikuti apa sifat akhlak yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma. Kalau kamu benar, bercakap benar dan kamu tunjukkan bukti yang jelas, terang, maka kamu berdua diberikan berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat mustahil ini juga antara hikmah dan tujuannya itu Allah Subhanahu Wa Taala letakkan agar kita faham dan kita nampak ia merupakan sifat mustahil para nabi dan rasul, adalah kerana untuk menjauhkan diri manusia itu daripada sentiasa ada rasa syak wasangka. Tanpa adanya kebenaran dan juga amanah yang dibawa dalam tugasan, maka tak ada nilai. Kita dapat berapa banyak sekalipun laba dan keuntungan, tapi dapat dalam bentuk dan cara yang tidak bersandarkan kepada dalil dan juga syarak, maka ia hanyalah merupakan kenikmatan yang sekejap. Easy come, easy go. Benda yang dapat dengan cara mudah. Cara mudah ni maksudnya dengan cara yang tak sebenar lah. Menipu dan sebagainya, dia akan hilang daripada kita dengan cara yang mudah juga. Wallahu alam. Wallahu alam. Alhamdulillah, kita mohon Fadil Ustaz untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan doa yang ringkas. Silakan Ustaz.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka an tasluka bina jaddata ridak wa an taj'alana ahlan wa mahallan lis-sa'adatika wa ghinak. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa taqarrubana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. InsyaAllah pada esok hari anda akan bersama dengan moderator kami iaitu Da'i Aiman dan juga panel kita Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar membicarakan topik mengenai akhlak pengisian di media sosial. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.